pengerusi yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya, para jemaah yang hadir bagi mengimarahkan munajat sahur kita pagi ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang sentiasa diberi keampunan, dirahmati dan dipayungi dengan redanya. Amin Allahumma amin ya Rabb. Jutaan terima kasih kepada semua kerana tetap istiqamah untuk sama-sama kita menghayati mutiara ilmu pada pagi Jumaat yang pertama Ramadan ini yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dengan tajuk Saat Datang Kematian. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan pengisian rohani selama lebih kurang 1 jam ini dengan membaca umul kitab, seterusnya membuka tirai munajat sahur 4 Ramadan 1445 Hijrah. Dengan penuh hormat yang saya persilakan, tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Surah Qaf ayat 19. Alhamdulillah. Yang dihormati saf kepimpinan Gemenur Iman. Saya muliakan sahibul fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, para alim ulama, Tuan-Tuan guru, para asatidzah, ustaz-ustazah dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah mengizinkan kita masuk lagi pada hari yang keempat dalam bulan Ramadan. Maka insya-Allah pada hari Jumaat kita akan melaksanakan malam yang kelima dalam ibadah tarawih. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sedikit kekuatan, sedikit kudrat ataupun sedikit tenaga agar bergeraknya tubuh ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan penghuni kubur meminta kepada Allah, bangkitkan, qala rabbirji'u, bangkitkan aku sekejap. Wahai Allah, kembalikan aku, qala rabbirji'u, supaya aku dapat bertaubat.
supaya ya Allah aku dapat sujud, supaya ya Allah aku dapat beramal soleh, supaya ya Allah aku dapat melaksanakan sebaik-baik pelaksanaan bagi seorang hamba. Wahai Allah, aku ni hamba. Wahai Allah, aku nak balik kat dunia sekejap. Sekejap je. Supaya aku jadi sebaik-baik manusia yang boleh aku ini dapat syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, boleh tak saja, ya Allah. Bagi aku tak lama, hak 5 minit ke, hak 2 minit, hak 3 minit, hatta beberapa saat saja, ya Allah. Supaya aku dapat mengungkapkan perkataan Astaghfirullahalazim. Supaya aku dapat mengungkapkan kalimah terakhir di lidahku dengan kalimah memuji-Mu, ya Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, sekejap sahaja, ya Allah. Kalau aku ni, ya Allah, berada di sakratul maut, aku ingin melihat kedatangan yang mendatangi aku li malaikat Israel dalam keadaan sebaik-baik wajah, wahai Allah. Dan yang dirahmati Allah SWT. Maka banyak berlaku penyesalan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan juga banyak penyesalan bagi mereka yang tinggal di dunia tetapi mereka itu belum meninggal dunia. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini bukanlah satu perkara yang kita nak bincang yang menakutkan kita. Wahai ustaz, kenapa tiba-tiba pagi-pagi cerita mati? Memang Nabi kata anak Adam ni dia tak suka cerita bab mati. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perlukah aku benci kepada kematian? Maka kata Nabi SAW, jangan benci. Kerana mati itu adalah istirahat bagi orang mukmin. Tuan-tuan, kenapa hari ini bila kita sebut bab mati, orang akan kata, apa cerita bab mati? Kenapa tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila sepasang suami isteri yang baru saja mendirikan rumah tangga, bila bicara tentang kematian, mereka akan kata, apa cerita tentang kematian? Mereka cuba menghindarkan. Tuan-tuan, bukankah ada perkara-perkara yang Allah rahsiakan daripada kita? Antaranya adalah kematian. Dan kemestian bagi seorang manusia itu adalah menghadapi kematian. Dan kita sendiri sentiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita datang dan kepada Allah jugalah kita dikembalikan. Tuan-tuan, hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah. Baik, kita balik semula tentang perkara-perkara keutamaan dalam kehidupan kita. Bila mana Allah Ta'ala sebut waja'at sakratul mauti bil haqq, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, menunjukkan pada ayat ini datangnya kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Dan bila datangnya waja'at sakratul mauti bil haqq, datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Mungkin sakit dengan keadaan sakit yang kita hari ini ada. Ada orang yang diuji sakit diuji. Ada orang yang diuji Allah dengan sakit kecil manis, dengan sakit darah tinggi, dengan sakit garut. Tapi bila mana waja'at sakratul mauti bil haqq, bila datang dengan sebenar-benarnya sakratul maut,
Yang sihat tak dapat melarikan diri. Yang sakit terus menanti. Yang sedang berhibur tak sedar Israel menyapa. Ada pula yang sedang ingin berkahwin, tidak lama berkahwin dengan kematian. Bermakna ada satu perkara dalam kehidupan kita. Mungkin saat dikejar binatang, kita dapat dielak. Mungkin saat datang bencana, mungkin kita boleh melarikan diri. Waja'at sakratil mauti bil haqqa. Tapi bila datang sakit yang sebenar-benar sakratul maut, tak ada di antara kita yang dapat melarikan diri. Ada yang sihat tubuhnya, boleh meninggal dunia. Ada yang baru saja melangsungkan perkahwinan, lalu salah seorang telah meninggal dunia. Ada di kalangan mereka sahaja baru menimang cahaya mata, lalu sang suami pergi meninggal dunia. Ada di kalangan mereka, anaknya masih kecil, masih lagi kecil yang memerlukan kasih seorang ayah. Tetapi Allah telah mengambil ayahnya. Ada seorang anak kecil yang banyak memerlukan kasih seorang ibu. Tetapi ibunya telah diambil oleh Allah. Siapakah kita sebenarnya? Siapakah kita? Tuan-tuan, hari ini kita merancang seolah-olah kita seperti Tuhan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mengadakan, berbincang seolah-olah kita lupa pada yang menjadikan. Tuan-tuan, balik fikir pada diri kita, tuan-tuan. Kita siapa? Yang terlalu meletakkan satu perkara sampai kita lupa ada satu perkara yang berada di hadapan. Mati itu bukan berada di belakang, tetapi di hadapan sedang menanti kita. Bahkan kadang-kadang kita tengok, jadi manusia ni terlalu memikirkan sesuatu, what you do, you must get. No. Tuan-tuan. Bila nak buat je mesti dapat. Kita lupa siapa yang menjadikan kita. Ada orang ingat mati, dia fikir dia akan cepat mati. Ada orang yang lupa mati. Dia fikir apa, tuan-tuan? Mungkin dia kata aku lambat mati sebab aku jarang ingat mati. Tapi Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah ingat mati. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada yang berkata, Ustaz, saya berazam nak taubat. Tapi dia tak lagi taubat. Ustaz, saya berazam nak tutup aurat. Tapi dia masih lagi tak tutup aurat. Ustaz, saya berazam tak nak tinggal salat. Tapi dia masih tinggal salat. Tuan-tuan, apakah peringatan yang sebaik-baik bagi kita? Tidak lain tak bukan, sebaik-baik nasihat adalah kematian. Kematian ini bukan satu perkara yang dikata Ustaz biasa-biasa, tidak. Sebab kalau kita hari ini melihat yang sudah mati, ataupun kita menghampiri si mati, ataupun kita mengkuburkan si mati, ataupun kita memandikan si mati, ataupun kita salatkan si mati, tidakkah kita sedar? Mungkin besok kita dikhafankan. Mungkin kita besok disalatkan. Mungkin besok kita terletak di liang lahat. Mungkin hari ini, wahai manusia, kamu berjalan di atas tanah. Apakah akan terjadi pada esok hari? Mungkin engkau berada di dalam tanah. Wahai manusia, mungkin hari ini pakaimu jenama yang sungguh mahal. Wahai manusia, mungkin pakaimu sekarang sendiri. Tetapi ingat pada esok hari, mungkin kamu dipakaikan pakaimu seorang orang yang lain. Wahai manusia, mungkin hari ini engkau boleh solat. Tetapi mungkin pada esok hari engkau akan disolatkan. Wahai manusia, mungkin hari ini kau boleh membaca Quran. Tetapi besok mungkin Quran yang dibaca untuk engkau. Wahai manusia, hari ini kau boleh berjalan ke mana yang kau kehendaki. Tetapi ingatlah, destinasi liang lahat kau tetap akan diusung oleh orang lain. Wahai manusia, keretamu mahal, rumahmu besar. Saat kembalimu ke liang lahat, tiada yang besar melainkan amal ibadahmu yang dibawa menghadap kepada Allah SWT. Siapa kita nak belagak?
Siapa kita nak sombong? Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita pernah lupakan kematian. Jangan sekali terjetik bahawasanya kita sihat, kita lambat mati. Tetapi ingatlah, waja'at sakratul mauti bil haqq. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, nak lagi kat mana kita? Besok kita ni dah mati, orang tak nak kita. Orang pun cakap almarhum meninggal, tak kira lah walaupun seorang anak. Tak ada seorang anak pun hari ni bila kita meninggal, mak kita dah meninggal, mak kita besarkan kita 30 tahun. Ayah kita beri makan kepada kita sampai usia kita 20 tahun. Tapi tak ada pun satu anak kata, kan mak ayah kita besarkan kita 20-30 tahun. Kenapa kita tanam? Kenapa kita cepat-cepat letakkan ke dalam liang lahat? Tak sampai seminggu kita dah tanam. Siapa nak kita? Siapa agak-agak nak kita? Kita ni busuk. Kita ni bila dah mati tuan-tuan jadi bangkai. Tak ada orang nak kita. Kita tak boleh bergerak dah. Anak-anak kita pun kata ni almarhum dah meninggal, almarhumah dah meninggal dah. Cepat-cepat anak kita telefon. Cepat-cepat anak kita uruskan liang lahat. Mana ada orang nak kita dah. Tak ada orang nak kita. Anak-anak kita pun minta segera. Tuan-tuan, kita swab anak kita berapa tahun, berapa lama. Bukan seminggu, kadang 3-4 minggu. Lebih sampai bertahun-tahun. Tuan-tuan. Agak-agaknya tuan-tuan. Orang tak nak kita tuan-tuan. Kita ni besok dah mati tuan-tuan. Tak nak kita. Hak si isteri yang dulu mengatakan aku cinta, aku sayang. Dia pun tak mau kita lama-lama. Bang Pi lah. Sedihnya tak lama. Seminggu 2 saja tuan-tuan. Seminggu 2. Mana ada nak lama-lama? Tuan-tuan, bukan saya kata supaya membenci. Tak. Tak ada orang nak kita bila dah mati. Mana ada orang nak? Mana ada satu orang pun yang nak simpan jenazah duduk dalam rumah? Tak ada. Sebab kita ni tak ada apa benda. Tuan-tuan, bila tubuh kita ni besok dah kerah. Bila tubuh kita ni tuan-tuan besok dah tak ada lagi pergerakan. Orang pun duk tengok kita. Orang pun duk perhati kita. Orang pun kata, lah almarhum dah meninggal dah. Bila meninggal? Semalam. Sakitnya apa? Selesai. Malaikat akan bertanya apa yang dia lakukan. Dan manusia akan berkata apa yang dia tinggalkan. Malaikat bertanya, wahai si fulan, wahai yang meninggal ini, apa yang dia lakukan? Tak ditanyakan apa yang ditinggalkan. Kenapa kita cari satu perkara yang kita tinggalkan? Kita tersibuk dengan perkara-perkara supaya kita tinggalkan benda yang kita sibukkan, kita tinggal. Kita cari harta siang dan malam. Kita cari sungguh-sungguh. Sampai tidurnya kurang, sampai sujudnya kurang, sampai zikirnya kurang, sampai Qurannya tak terlihat kerana mencari sesuatu yang tak dibawa saat kematian. Tuan-tuan, tuan-tuan fikir balik tuan-tuan. Hari ini orang berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang dia tak bawa. Tapi tak ada orang yang berkira-kira apa yang dia nak bawa setelah mati. Hak tu Nabi kata orang paling cerdik ingat mati. Dan orang yang paling cerdik adalah orang yang mempersiapkan dirinya setelah mati. Kan Allah itulah haqq. Ya haq, ya haq. Yang benar. Adakah kubur itu tipu? Tidak. Adakah alam barzah itu menipu? Tidak. Alam barzah itu adalah tempat yang betul. Ramai penghuninya itu mendapat nikmat. Ada ramai juga penghuninya mendapat azab. Ada golongan-golongan yang kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Ada mereka yang kembali kepada Allah dalam keadaan ketakutan. Tuan-tuan, kita nak balik dekat Allah, kita nak pergi dekat Allah dalam keadaan bagaimana? Cuba bayangkan hari ini cari, wahai si fulan, saat saja lagi kamu akan mati. Tuan-tuan, kalau hari tertulis pukul 5 saat lagi, kita akan mati. Agak-agak lah tuan-tuan. Kita ni layak ke mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara, alangkah dahsyatnya idh adh-dhalimun, ketika orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Tuan-tuan, Allah gambarkan betapa dahsyat orang yang berada dalam keadaan sakratul maut tapi mereka itu mati dalam keadaan kezaliman. Tuan-tuan, kita ni nak kata kita ni nampak baik, memang baik. Kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai kopiah, kita boleh pegang tasbih, kita boleh pakai purdah, kita boleh pakai baju longgak-longgak. Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni banyak dosa. Kita nampak baik bukan sebab kita ni baik, tapi Allah tutup aib. Tuan-tuan, dosa tidak diketahui. Pahala pula jangan suka-suka menceritakan. Sebab dosa ni, tuan-tuan, Allah saja tahu. Tuan-tuan, kalau kita bayangkan diri kita, kalau ada air putih di hadapan kita, kalau dicelupkan dengan dosa, hilang keputihan air itu, tuan-tuan. Allah menukilkan, Allah berfirman dalam Quran, walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kita takut saat kematian mendatangi, kita berada dalam keadaan sezalim manusia? Tidakkah kita takut, wahai saudaraku, hari ini perjalananmu akan terhenti? Tidakkah kita takut, wahai saudaraku, mungkin hari ini langkah kita akan terhenti? Wahai saudaraku, mungkin hari ini adalah hari yang kita akan melihat menghirup udara. Wahai saudaraku, bagaimanakah kamu ingin balik kepada Tuhanmu? Sama ada dalam kebaikan atau berada dalam kezaliman, semua itu terpulang kepada diri kamu. Ada perkara kamu dilakukan. Ada perkara yang kamu harus melakukan. Ada perkara kamu memilih. Tetapi ada perkara kamu dipilih. Ada perkara kamu boleh hindarkan. Tetapi ada perkara yang kamu tidak dapat hindarkan. Maka wahai saudaraku, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadi orang baik. Saudaraku, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi orang baik. Adik-adik, jadi anak yang baik. Kakak-kakak, tutup aurat baik-baik. Saudara-saudaraku, jadilah orang yang tidak tinggalkan solat. Adik-adik, abang-abang yang melihat, yang mendengar, yang sentiasa mengharapkan kebaikan, bermulalah daripada sekarang. Jangan lambat. Kerana kalau datang mati tak boleh diulang. Kerana bila datang mati tak boleh lagi ditangguh. A'ajaluha, kata Allah dalam Quran. Baliklah. Wahai anak-anak ustaz, wahai sahabat ustaz, ubahlah. Dunia dah tenat. Dunia dah senja. Cukup-cukuplah kita ni terlalu berhibur dengan alat-alat dunia. Cukuplah terlalu asyik dengan hiburan dunia. Kita dah senja dah. Kita tak lama dah. Wahai adik-adik, wahai anak-anak, wahai abang-abang, kakak-kakak, jangan kita jadi orang yang suka mempermainkan azab Allah. Jangan kita tahu tentang azab Allah tapi kita mengabaikan. Wahai saudara-saudaraku, ubahlah. Bila lagi nak berubah? Waktunya sekarang.
Kita dah lambat dah. Kita lambat dah. Kita lambat. Kita memang lambat dah, tuan-tuan. Bukannya kita masih lama, tak. Ada orang hari ni sihat, tapi besok dia meninggal dunia. Cukuplah dengan dunia ni, tuan-tuan. Dunia ni tak ada apa pun. Jangan terlalu kejar. Nanti tersungkur, malah tersembahang. Kerjalah akhirat agar kau bahagia saat datang kematian, tuan-tuan. Kita takutlah, tuan-tuan. Kalau nak bawa balik diri kita pada zaman-zaman silam kita, hatta pada hari semalam. Ya Allah, kalau aku mati ni, ya Allah, mungkin aku masuk neraka. Ya Allah, kalau hari ni aku tak sempat taubat, aku jamin diri aku bukan syurga. Tuan-tuan, jangan tengok diri orang lain, tengok diri kita. Kita banyak dosa. Tuan-tuan, kadang kita ni baik sungguh, nampak sering baca Quran, istighfar, tapi hati kita kotor. Allah tak lihat rupa dan paras kamu dan pakaian kamu, tapi Allah lihat hati kamu. Tuan-tuan, ada orang kehidupannya ternyata soleh, tapi saat kematian, Allahu Akbar, Allah sahaja yang tahu. Orang yang suka bersedekah, akhirnya dihumban ke neraka Allah. Sebab ingin dipuji. Ada orang yang syahid, dihumban Allah ke dalam neraka sebab ingin dipuji manusia. Ada mereka yang alim, dihumban Allah dalam neraka. Sebabnya apa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan. Sebabnya adalah kerana manusia. Wahai saudaraku, sudahlah. Kembalilah kamu dengan niat sebaik-baik niat. Innamal a'malu binniyat. Niatlah kamu kerana Allah setiap kebaikan kamu. Sujudlah kamu kepada Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Istighfarlah kamu sebanyak-banyaknya. Kerana pasti mati itu sedang menunggu kamu di hadapan. Bagaimana pengakhiran itu, melihatlah keadaan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai saudaraku, banyak nikmat Allah Ta'ala bagi. Sihatmu, kayamu, lapangmu, mudamu. Kalau kamu mengabaikan, maka nikmat yang Allah Ta'ala berikan tak digunakan, termasuklah kamu dalam keadaan yang teraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Kata Allah, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong. Falaula idza balagatil hulqum. Tuan-tuan, kenapa? Fir'aun masuk saja saat ditenggelamkan dia setelah mengejar Nabi Musa AS. Wahai Allah, aku beriman. Tak sempat. Falaula idza balagatil hulqum. Sagi tuan-tuan datang malaikat Israel kata, wahai malaikat Israel, sat. Kata dia. Kenapa nak sat? Sat. Bagi sekejap aku masa supaya aku dapat taubat. Tak sempat. Bila di sini tuan-tuan sampai saja nyawa di halqum, maka tiada lagi pintu taubat bagimu. Terlihat sahaja kamu malaikat maut, maka tidak akan peluang tertutup sudah bagi kamu. Terbitnya matahari daripada belah barat, maka tertutup sudah pintu taubat bagimu. Sebab tu sebahagian riwayat mengatakan, selagi mana kamu tidak melihatnya malaikat, maka ada kesempatan bagi kamu untuk bertaubat. Falaula idza balagatil hulqum. Tapi ketika mana nyawamu telah sampai kerongkong, maka tiada lagi bagimu kesempatan untuk
bertabat. Inilah penyesalan. Dinukilkan dalam sebuah kisah seorang sultan yang amat sombong. Pakainya bertukar-tukar, kudanya terlalu banyak. Bahkan saat berjalan di kampung belagak, takbur dan sombong. Sum'ahnya, ujuknya, tuan yang dirahmati Allah, berjalan, gerguk menaiki unta. Saat itu orang kampung melihatnya, wajahnya sombong. Lalu datang seorang laki-laki. Wahai seorang hamba, wahai lelaki, dekatkan telingamu, dekatkan wajahmu kepada aku. Sedangkan yang berkata itu satu orang laki-laki yang kusut masai, pakainya tidak semewah. Maka dia kata, wahai lelaki, wahai si fulan, dekatkan telingamu, dekatkan wajahmu kepada telingaku. Maka berkatalah seorang sultan itu, siapa engkau yang menyuruh aku sedemikian? Wahai si fulan, dekatkan wajahmu kepada aku. Dekatkan wajahmu kepada aku. Maka sultan itu pun mendekatkan dirinya kepada lelaki tadi. Maka dia kata, wahai si fulan, aku adalah malaikat maut. Wajah yang sombong, wajah yang riak, wajah yang sungguh menampakkan kemenegahan hilang sekelip mata. Apa katanya, wahai malaikat Israel, sekejap bagi aku balik kepada keluargaku. Sekejap bagi aku pulang bertemu saudaraku sebelum kau mengambil nyawaku. Apa kata lelaki tua tadi? Sesungguhnya tiada kesempatan bagimu. Lalu dinukilkan dalam kitab itu mengatakan, jatuhlah dia daripada kudanya, disentap nyawanya seperti mana dahan ataupun ranting yang ada pada pokok. Lalu jatuh dia. Maka meninggal dunia dalam keadaan kesombongan. Tuan-tuan, hak Nabi sebut ni, manusia ni kalau hak bagi 2 lembah mah pun, 1 lembah mah pun, tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa cukup. Yang dapat ingatkan, cukupkan dia adalah tanah, iaitu kematian. Tuan-tuan, setelah si fulan, seorang yang telah diambil nyawa dalam keadaan dicabut nyawanya, dalam keadaan satu rentapan seperti ranting yang dicabut daripada satu pokok, jatuh dia daripada kuda, mati dalam kesombongan. Tuan-tuan, sombong bukan sifat kita. Maha merasa hebat juga, ujub bukan sifat kita. Sebab apa yang dikurniakan kepada kita semua milik Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Tak ada. Yang kenapa kamu ujub? Wajahnya kelam kelibut. Wahai malaikat, jangan. Tapi setelah itu mati. Lalu diteruskan satu perjalanan, diceritakan di dalam kitab tersebut. Berjumpalah dengan seorang lelaki alim. Tuan-tuan, datanglah lelaki tua tadi. Wahai si fulan, aku adalah malaikat maut. Apa katanya? Aku telah lama menanti kehadiranmu. Aku telah lama menunggumu. Wahai si fulan, aku baru saja mendatangi seorang laki-laki. Dia tidak mengatakan sedemikian seperti engkau. Tapi kau mengatakan kau menunggu aku. Dia kata, sesungguhnya aku menantimu. Inilah kematian istirahat bagi seorang mukmin. Wahai si fulan, tadi aku jemput, aku tangkap, aku cari seorang nyawa. Dia kata apa? Dia minta sekejap supaya dia dapat balik kepada keluarganya, supaya dia dapat jumpa saudara baru sahaja.
Dia nak mati. Dia minta kepada aku supaya tangguh. Aku tak berikan kepadanya penangguhan. Malah aku cabut. Wahai si fulan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Maka wahai si fulan, apakah permintaanmu? Dia kata, wahai malaikat Israel, kalau kau nak cabut nyawa aku boleh. Tapi izinkan aku salat. Saat kepada aku sujud, saat aku meletakkan kepalaku di tanah sujud pada Allah, kau cabutlah nyawaku. Tuan-tuan, saat lelaki tadi tu ambil wuduk, kemudian dia sujud kepada Allah, saat itu dicabutlah nyawanya oleh malaikat Israel. Kembalilah ia kepada Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan, iaitu sujud kepada Allah. Tuan-tuan tengok dua cerita ni. Saat hampir mati, dia masih memikirkan dunia. Dan orang-orang yang bersedia dengan kematian, dia mengharapkan kematian yang datang dengan sebaik-baik kematian. Tuan-tuan, bila datang saja falaula idza balagatil hulqum, mana ada masa nak fikir anak kita sekolah lagi, nak fikir suami kita, nak fikir isteri kita, kereta kita, rumah kita. Tak ada falaula idza balagatil hulqum. Kamu nak pergi dah ni. Tapi hatimu masih ingat urusan dunia. Dunia ni takkan pernah selesai. Dunia ni takkan pernah habis. Dunia ni tuan-tuan, sampai bila-bila besok kita mati, orang lain ambil tugas kita. Tuan-tuan kerja daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Semua tu sehari mati kita tinggal. Tak ada pun kita bawa. Tak ada. Dunia ni tak pernah habis, tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia ni tak pernah cukup. Orang kaya nak jadi kaya. Orang ada 2 kereta nak 4 kereta. Orang dah ada 3 rumah nak 5-6 rumah. Orang, tuan-tuan, orang kaya ni tak pernah rasa cukup. Sebab itulah ulama kata, siapa ada qanaah, dia lebih hebat. Sama level dia dengan raja walaupun harta dia sikit. Qanaah. Matlamat kita Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tidak aku diciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah kepadaku. Tak ada. Satu sebab. Tuan-tuan, hari ni baliklah. Baliklah kita. Ya tuan-tuan, tak ada apa dah. Takkanlah sampai nyawa tu ke Al-Qum kata, ya Allah, aku ni tak pernah solat. Takkanlah sampai kat Al-Qum, ya Allah, aku malam ni aku dah berhajat nak ke masjid. Ya Allah, jangan malam. Nabi cakap, kalau kau berada pada waktu pagi, jangan menunggu pada waktu petang. Ibadah. Liya'budullah. Beribadah kepada Allah. Jangan tunggu. Sebab ujian fitnah di akhir zaman, kamu siang kamu boleh beriman pada paginya. Petangnya kamu boleh jadi kafir. Tuan-tuan, apa yang kita nak sebut lagi? Bila mana nyawa sampai ke kerongkong, minta tangguh tak sempat. Mintakan kelonggaran tak sempat. Minta sedikit masa untuk bertaubat tak sempat sebab dah sampai kerongkong. Tapi hari ni tuan-tuan, ada yang mereka tak sampai nyawanya di kerongkong, katanya aku lambat mati. Ada yang mendapat kerja, tunggu pencen nanti. Pencen saya pergi masjid, Ustaz. Pencen nanti, saya pergi masjid, Ustaz. Tapi belum pencen tak boleh. Sebab banyak komitmen, Ustaz. Komitmen ni, tuan-tuan, selagi hidup selagi tu ada. Ada saja. Tuan-tuan. Tetapi matlamat kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu dari azab neraka Allah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu
dan ahli keluarga kamu sanggup melihat anakmu mati dalam keadaan diseksa sebab biarkan anak-anakmu tidak solat? Sanggup kau membiarkan anakmu tidak nutup aurat lantaran itu dia meninggal diseksa Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak yang pakai ketat dibiarkan, besok mati seksa. Yang diseksa dia ustaz, bukan saya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan Allah tegah, jangan sampai kau biarkan ahli keluarga kau masuk ke dalam neraka. Hatta kalau neraka pun jangan, hatta lagi diseksa dalam kubur. Tapi hari ini orang kata, biarlah ustaz, dia dah besar. Biarlah ustaz, dia nak buat apa? Dia kan dah besar. Tapi hakikatnya Allah kata, fu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga. Tuan-tuan, jaga. Bukan biarkan. Tuan-tuan, hari ini anak sakit, tak tidur malam kita. Sebab kisah, ya Allah nak, kenapa kau sakit? Hari ini tuan-tuan, anak kita accident. Allah, kenapa? Tuan-tuan, tak risau ke anak kita duduk dalam kubur diseksa Allah? Sebab kita tak bawa dia faham agama. Takkah kita fikir di kubur seorang kita tidak menemani mereka? Tapi kita biarkan mereka dalam kejahilan. Salah siapa? Kita. Tidakkah kita takut dia keseorangan, lalu dipukul malaikat siang dan malam? Sebab siapa? Kita. Kita tak bagi agama pada mereka. Kita yang tak memberikan jalan kepada mereka untuk faham agama. Kita. Wali-walidayya. Mak ayah. Kita, tuan-tuan. Sebab tu Allah kata dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan bukanlah mengatakan kita nak mati. Tapi kita cuba untuk ingat mati. Tuan-tuan, bukan yang kita perlu membenci mati, tetapi kita perlu mempersiapkan mati. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita tak boleh lari daripada mati. Sebab mati itu adalah benda yang pasti. Tuan-tuan, kita tak akan pernah boleh lari untuk menduduki satu tempat namanya alam barzah. Kerana tempat itu adalah tempat untuk kita kembali. Tuan-tuan, kita jangan pernah berfikir setiap perbuatan kita akan hilang begitu sahaja. Sedangkan kita ada malaikat raqib dan atid sentiasa mencatat bagi pihak kita. Hadirin ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah. Jangan kita selalu mengatakan usiaku masih panjang. Tetapi sebutlah, ya Allah, panjangkan usiaku dalam ketaatan. Ada mereka yang sampai usianya tetapi tidak berada dalam ketaatan. Ada yang mengatakan, ya Allah, aku nak bertemu Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Tapi pada masa sama sampai, tapi tidak taat. Ada mereka yang meminta, ya Allah, kalau aku masuk Ramadan, aku nak taat. Tapi Allah tak bagi sampai. Tidaklah akan berlaku taat. Maka jangan hanya pada bulan Ramadan berlaku taat. Di setiap saat, di setiap minit, di setiap jam, di setiap hari, di setiap bulan, tahun, di setiap nafasmu masih ada, maka berlakulah taat kerana alam barzah itu. Sebaik-baik kembalinya mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, tiada apa yang dapat mengubah hidup kita melainkan dengan taat kepada Allah. Hari ini minta usia panjang, tetapi berada dalam kemungkaran. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan menjadi peringatan kepada kita. Hari ini mungkin kita dah lihat jiran-jiran kita meninggal. Hari ini kita dah lihat dah saudara-saudara rapat kita meninggal. Hari ini dulu kawan satu kelas kita dah meninggal. Hari ini tuan-tuan, kita dah tengok dah adik-beradik kita ada yang meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah.
jadilah kita sebaik-baik hamba. Dan rahmati Allah. Sebab tu beza orang yang ada di atas dunia dan orang dalam kubur. Ramadan, bulan silaturrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang baik bagi yang masih hidup, mendoakan bagi si mati. Mendatangkan sebaik-baik doa kepada si mati. Doa banyak-banyak. Ibu ayah kita yang telah pergi, ada di kalangan mereka yang telah pergi. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat ke atas mereka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bangun bermunajat kepadamu ya Allah. Kami bangun memohon rahmat kepadamu ya Allah. Kami ini ya Allah banyak melakukan maksiat. Kami ni ya Allah sering sujud kepadamu dalam kelewatan ya Allah. Ya Allah, kami ni ya Allah terlalu banyak membuang masa dalam kemaksiatan. Ya Allah, kami ni lemah, tiada kekuatan melainkan kekuatan itu datang daripadamu ya Allah. Ya Allah, kami ini ada kalanya menderhakai-Mu ya Allah. Ada kala kami melakukan maksiat ya Allah. Maka hari ini ya Allah, kami berhimpun pada pagi ini tidak lain tidak bukan ya Allah, mengharapkan keampunan-Mu ya Allah. Kami berada pada bulan ini ya Allah, mengharapkan keampunan-Mu ya Allah, mengharapkan redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, kami ini ya Allah sering mengulangi perbuatan dosa ya Allah. Kami ini nampak baik kerana Engkau menutup aib kami ya Allah. Kalau Engkau membuka aib kami ya Allah, ternyata kami lebih jahat daripada orang yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya ya Allah kami bangkit pada hari ini ya Allah mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami bangkit pada hari ini ya Allah untuk menjadikan hari ini permulaan kami menjadi lebih baik ya Allah, dan seterusnya sampai saat datangnya kematian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ramai di kalangan kami yang telah Engkau jemput ya Allah. Ramai di kalangan kami yang telah Engkau ambil ya Allah. Maka ampunkan dosa mereka ya Allah. Jauhkanlah ya Allah mereka daripada azab kubur-Mu ya Allah. Jangan Kau seksa mereka dalam azab kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka ya Allah yang telah pergi bertemu dengan-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kelak pasti akan mati kami ini ya Allah. Kami pasti akan menemui kematian ya Allah, maka kami mohon padamu ya Allah, akhirilah kalimah kematian kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami saat menghadapi sakratul maut. Ya Allah, mudahkanlah lidah kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika berada di ambang kematian. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam meneruskan kehidupan ini. Letakkan hati kami ya Allah mencintai akhirat, dan jangan Kau meletakkan hati kami sepenuhnya mencintai dunia ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang saleh. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang salehah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dalam memimpin ahli keluarga kami, dalam memimpin anak-anak kami, dan memimpin ahli keluarga kami dari menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat pada hari yang sangat baik ini ya Allah, pada hari Jumaat. Makbulkanlah ya Allah permintaan kami. Jauhkan kami daripada azab kubur. Jauhkan kami ya Allah daripada api neraka. Jauhkan kami ya Allah daripada perkara-perkara musibah dan ujian-ujian yang tidak dapat kami atasi ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami, Ya Allah. Masukkan kami dalam syurga Firdaus, Ya Allah. Kumpulkan kami, Ya Allah, dalam syurga Firdaus bersama baginda Nabi SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya, Ya Allah, padamu, Ya Allah, kami meminta. Ya Allah, kurniakan kepada kami malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami, Ya Allah, malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kurniakan kepada kami, Ya Allah, malam Lailatul Qadar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, betapa besarnya hati kami, Ya Allah, dengan mendengar ini, Ya Allah, dengan berkata-kata padamu, Ya Allah, agar kau memakbulkan permintaan kami, Ya Allah, agar kau memberikan kepada kami yang terbaik di baki usia kami ini, Ya Allah. Kami tidak tahu sama ada kami masih hidup ataupun sebaliknya. Maka berikanlah yang terbaik bagi kami menjadi seorang hamba kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina, Ya Allah, bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya amat terkejut pada pagi ini. Masya Allah, sampai 130, 140 orang yang masuk kuliah pada hari ini. Bermakna, tuan-tuan, kita memang mengharapkan waktu-waktu ini untuk bermunajat. Dan kita bermunajat sambil itu kita menghidupkan majlis agama, majlis-majlis ilmu. Di samping itu, tuan-tuan, kita berdoa, bermunajat dan meminta kepada Allah agar diberikan sebaik-baik keadaan sebagai seorang hamba. Kita pun tak tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Maka lakukanlah sebaik-baik kebaikan. Sebab kita hamba, tetaplah hamba. Sehebat mana kamu sekalipun, kita tetap hamba. Setinggi mana ilmu, tetap juga kita sebagai seorang hamba. Tinggi darjatmu di atas dunia, sebaik-baik darjat adalah kembali sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ingat, mati itu pasti menghampiri. Sakratul maut itu pasti akan menghampiri. Bahawasanya sebaik-baik kematian adalah kematian yang kembali kepada Allah dalam husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah. Bila Idrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kedinginan. Sekadar itu dulu daripada saya kembalikan kepada moderator pada pagi ini. Dipersilakan Kakanda Azrina. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri yang telah menghidupkan hati kita pagi ini dengan satu peringatan yang pasti datang, iaitu kematian. Mudah-mudahan dengan semua peringatan yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan pagi ini menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kematian itu satu motivasi untuk sentiasa menjadikan Allah dan akhirat itu matlamat dalam kita melahiri kehidupan dunia yang makin tersisa pada diri. Sama-sama kita renungi peringatan dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada surah ke-67 Al-Mulk ayat 2, mafhumnya, yang menciptakan mati dan hidup untuk Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ianya sebaik-baik panduan dalam kami melakarkan kematian husnul khatimah yang kami dambakan. Amin ya Rabb. InsyaAllah kita akan bertemu semula dalam slot munajat sahur pagi esok bersama asatizah jemputan seterusnya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, dalam tajuk yang penuh rintihan, pandanglah kami. Sebelum saya mengakhiri tugas pagi ini, satu lagi hibahan buat semua yang hadir, insyaAllah
Tadarus Al-Quran satu hari satu juzuk bersama asatizah jemputan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah akan kembali bersama pencinta-pencinta wahyu pada jam 2.15 petang nanti. Para jemaah boleh rujuk WhatsApp dan FB Gema Nur Iman untuk dapatkan maklumat lanjut dan info terkini program-program yang Gema Nur Iman anjurkan, insya-Allah. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang munajat sahur ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gema Nur Iman memohon jutaan kemaafan. Akhir bicara dengan penuh hormat dan ucapan jutaan terima kasih, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup Taman Syurga pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Kita jumpa, selamat bersahur, selamat berhujung minggu.